Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Tutorial A, kumpulan pembentangan minggu ke-13 ingin membentangkan tajuk Perkahwinan Sejenis, Kesannya Terhadap Agama dan Masyarakat. Saya Nur Izzah Atira binti Kumarun Azhar bersama dua rakan saya iaitu Aina Arina binti Azlah dan Fatin Nakibah binti Rosli. Perkahwinan merupakan perkara asas yang dilakukan oleh seseorang dengan persetujuan dua pihak iaitu lelaki dengan perempuan sebagai langkah pertama dalam mewujudkan institusi kekeluargaan. Namun belakangan ini, konsep sebuah perkahwinan perlu didefinisikan semula. Hal ini kerana sesebuah perkahwinan tidak hanya dilakukan oleh sepasang individu lelaki dan perempuan, malah pasangan yang sama jenis kelaminnya turut melangsungkan sebuah perkahwinan. Pada hakikatnya, isu sejenis ini bukanlah isu baharu, tetapi isu ini semakin diterima oleh masyarakat sebagai satu kehidupan sosial. Justru, isu sejenis ini perlulah ditangani dengan segera dan ianya memerlukan kerjasama banyak pihak. Secara umumnya, perkahwinan sejenis merupakan perkahwinan daripada pasangan yang sama jenis kelaminnya melalui sebuah acara keagamaan. Menurut Stuart, perkahwinan sejenis merupakan kecenderungan seseorang yang tertarik kepada pasangan yang sama gender dan ianya dikenali sebagai homoseksual. Dalam hadis pula, orientasi seksual yang dilakukan sesama pasangan sejenis atau homoseksual disebut dengan istilah liwat, homoseksual dan al-sihaq, lesbian. Antara dalil dan hukum perkahwinan sejenis dalam Islam ialah, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk berpasang-pasangan dan fitrahnya akan tertarik kepada jantina yang berlainan. Peraturan dan fitrah ini tidak hanya ditentukan kepada manusia, malah kepada binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Namun sejarah manusia telah melakukan perbuatan tidak bermoral dan melanggari fitrah manusia iaitu kecelaruan seksual dan jantina. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan permasalahan ini sudah lama berlaku dalam kalangan umat terdahulu iaitu umat Nabi Lut AS. Perbuatan homoseksual ini merupakan satu penyimpangan dalam agama sebagaimana firman-Nya pada surah Al-A'raf ayat 80 hingga ke 84 yang bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan kecil yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya, kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tiada jawapan oleh kaumnya, melainkan mereka berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikutnya, yang taat daripada kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan ahlinya, keluarganya dan pengikutnya, melainkan isterinya adalah dia tergolong dalam orang yang dibinasakan. Dan kami menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Ayat ini telah menjelaskan dan menggambarkan perilaku jenayah sengsang umat Nabi Lut AS yang mengalami masalah kecelaruan seks apabila memiliki kecenderungan melakukan hubungan intim dengan kaum sejenis iaitu lelaki bersama lelaki dan perempuan dengan perempuan. Selain itu, Ibnu Abbas turut mengutuk keras perbuatan homoseksual ini kerana ia haram di sisi agama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadis riwayatnya yang bermaksud, siapa saja yang engkau dapati mengajarkan homoseksual, maka bunuhlah kedua-dua pelakunya. Dan hadis Ibnu Abbas juga, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Tambahan pula diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila seseorang lelaki mendatangi lelaki, maka mereka berdua berbuat zina, dan apabila seorang wanita mendatangi wanita, maka mereka berbuat zina. Ijma' ulama berpendapat bahawa pelakuan zina, liwat dan musahaqah yang dikaitkan dengan pelakuan lesbian, gay, biseksual adalah termasuk dalam dosa besar dan pelakunya wajib bertaubat. Ulama juga berpendapat bahawa homoseksualiti merupakan suatu jenayah yang boleh dikenakan hukuman demi menjaga kepentingan diri, agama dan masyarakat. Kesimpulannya, perkahwinan sejenis merupakan satu larangan dan pengharaman dalam agama Islam. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang faktor berlakunya perkahwinan sejenis. Terdapat beberapa faktor yang melibatkan berlakunya perkahwinan sejenis. Salah satu faktor yang dapat kita lihat adalah kurangnya penghayatan agama dalam hidup. Walaupun secara amnya, pendidikan agama itu telah diterapkan sejak kecil kepada individu, namun amalan kehidupan beragama yang kurang dipraktikkan telah mendorong diri mereka ke arah amalan yang tidak bermoral. Sewajarnya, sikap tunduk dan patuh kepada perintah Allah menjadi keutamaan bagi setiap orang yang beriman. Akal yang waras dan dorongan nafsu yang sihat serta ketaatan kepada Allah sepatutnya mampu mengawal diri mereka daripada terjerumus ke arah ancaman fenomena yang tidak bermoral ini. Jadi, sebagai seorang Muslim yang beriman,
Kita seharusnya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup agar tidak mudah terpedaya untuk melakukan perkara-perkara yang melemahkan iman kita. Seterusnya, antara faktor lain yang mendorong berlakunya perkahwinan sejenis ialah pasangan sejenis lebih memahami dan mengambil berat berbanding pasangan berlawanan jenis. Hal ini menyebabkan individu tersebut selesa dengan gaya hidup yang mereka lalui. Penderaan dan pengalaman yang buruk menyebabkan mereka menganggap kaum yang berlainan jenis mengancam diri mereka, terutamanya wanita. Hal ini telah menyebabkan para wanita menjadikan pengalaman tersebut sebagai satu peneguhan dalam kehidupan mereka. Oleh itu, persefahaman serta sikap ambil berat daripada pasangan sesama jenis membuatkan perhubungan tersebut kurang berkonflik. Akhir sekali, faktor keluarga yang bermasalah juga telah menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada berlakunya perkahwinan sejenis. Hal ini berpunca daripada tiada tempat untuk meluahkan masalah yang terbuku di dalam hati, terutamanya anak-anak remaja. Peringkat remaja merupakan suatu peringkat di mana mereka memerlukan seseorang yang paling dekat dan percaya untuk berkongsi perasaan dan isi hati, iaitu keluarga. Jika kurangnya komunikasi dengan ahli keluarga, persekitaran tersebut menjadi satu tekanan yang tidak sihat kepada anak-anak kerana kurang mendapat perhatian. Hal ini telah mendorong mereka untuk melakukan perkara yang di luar jangkaan dan tidak bermoral. Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak telah menyebabkan mereka mencari alternatif lain seperti mencari rakan-rakan yang mereka percaya untuk meluahkan perkara tersebut. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan mereka meletakkan rakan-rakan sebagai orang yang pertama mereka percaya sebelum ibu bapa. Dengan tidak wujudnya komunikasi yang berkesan dalam sesebuah institusi kekeluargaan, kasih sayang juga sukar untuk dibentuk. Maka bermulalah penghancuran hubungan kekeluargaan antara anak-anak dan ibu bapa. Oleh itu, faktor ini telah menunjukkan dengan jelas bahawa remaja yang kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa menyebabkan mereka mencari kelompongan kasih sayang tersebut dengan pasangan sejenis mereka. Perkahwinan sejenis turut memberikan impak yang negatif terhadap agama serta masyarakat. Antara kesan perkahwinan sejenis terhadap agama adalah: pertama, dapat memberikan ancaman terhadap keamanan dan keharmonian negara. Hal ini dibuktikan apabila tiada satu agama pun yang membenarkan penganutnya untuk mendekati pasangan yang sejenis, untuk menyukai pasangan sejenis, malah untuk melakukan perkahwinan antara mereka. Hal ini kerana perkara ini telah melanggar perintah dan saranan agama. Contohnya, agama Islam sendiri tidak membenarkan penganutnya untuk menukar jantina sesuka hati mereka, terutama sekali untuk menepati cita rasa mereka dan untuk berkahwin antara mereka. Selain itu, kesannya terhadap agama adalah dapat merosakkan akidah dan akhlak seseorang. Hal ini dibuktikan apabila seseorang itu tidak mempunyai kepercayaan kepada ajaran agama mereka. Perkara tersebut akan merosakkan akidah mereka. Dan apabila mereka meragukannya juga akan merosakkan akidah mereka. Hal ini kerana mereka juga tidak dapat membezakan perkara yang baik serta perkara yang buruk. Sedangkan sudah jelas perkahwinan sejenis itu adalah haram di sisi agama mereka. Yang terakhir adalah akan berlaku kesukaran untuk menguruskan jenazah mereka sewaktu kematian. Hal ini apabila mereka telah menukar jantina mereka untuk berkahwin sesama mereka, perkara tersebut akan memberikan kesukaran ketika proses pemandian ataupun pengebumian mereka sendiri, dan turut menyusahkan orang sekeliling mereka. Apabila mereka tidak sempat bertaubat, akan berlaku lagi kesukaran terhadap mereka untuk pengebumi. Antara kesan perkahwinan sejenis terhadap masyarakat adalah: pertama, mengakibatkan penularan penyakit kelamin. Hal ini berpunca daripada hubungan seksual yang songsang dan tabiat seksual luar tabi'i yang mereka amalkan. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), peratusan penyakit kelamin HIV adalah tinggi dalam kalangan mereka, berpunca daripada aktiviti homoseksual dan biseksual. Jadi jika mereka terus mendapat tempat dalam negara ini, dikhawatiri akan memudaratkan lagi penyakit ini untuk terus berkembang. Selain itu, memupuk budaya hidup yang negatif dalam golongan masyarakat. Hal ini apabila sudah jelas mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma masyarakat dan dibimbangi akan mempengaruhi orang sekeliling mereka, terutamanya golongan remaja. Kerana golongan remaja amat mudah terpengaruh dengan perkara-perkara seperti ini, sebab
perasaan ingin tahu diorang yang sangat tinggi. Jadi perkara ini harus dikekang dengan baik supaya tiada golongan remaja yang mengamalkan mengamalkan perbuatan-perbuatan tersebut dalam kehidupan seharian mereka dan sekaligus menjurus kepada perkahwinan sejenis. Dan akhir sekali, perkahwinan sejenis ini juga dapat meruntuhkan asas tamadun dan institusi kekeluargaan. Hal ini kerana apabila golongan ini mendirikan rumah tangga tanpa perkahwinan yang sah, sudah pasti mereka akan mendapatkan anak melalui proses yang salah juga. Dan perkara ini akan menyebabkan berlakunya campur aduk genetik dalam keluarga mereka. Juga perkara ini akan menyebabkan kecelaruan dalam institusi kekeluargaan tersebut apabila akan adanya 2 orang ibu atau 2 orang ayah dalam satu keluarga. Jadi perkara ini meruntuhkan institusi kekeluargaan sebab tak normal. So, perkara ini jika tidak dikekang dengan baik akan dikhawatiri generasi akan datang tiada lagi zuriat yang datang daripada perkahwinan yang sah dan sekaligus akan menyekat perkembangan agama dan tamadun. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, isu perkahwinan sejenis ini mestilah ditangani dengan lebih proaktif. Hal ini kerana masyarakat kini mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat, dibaca dan didengar tanpa menilai kesan baik dan buruk. Sesungguhnya isu ini merupakan suatu penyimpangan dalam agama Islam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.